Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fauzi bin Talib ingin membentangkan alat bantu perkongsian pembelajaran lukisan dan pengiraan white ataupun dipanggil sebagai whiteboard. So produk ini lebih kepada pembelajaran teknik lukisan dan pengiraan. Okey, yang pertama saya akan memperkenalkan apa itu whiteboard. Whiteboard merupakan salah satu alat bantu mengajar untuk memudahkan penyampaian ilmu di antara pensyarah dan pelajar. Yang keduanya adalah berkonsepkan kotak fotografi, memberi pencahayaan yang lebih kemas dan dilengkapi ciri-ciri tambahan iaitu sudut kamera yang lebih jelas yang dibandingkan yang sebelum ini hanya menggunakan phone holder. So tercetuslah idea untuk membuat produk ini iaitu menggunakan infraboard sebagai kotak untuk memudahkan pembelajaran waktu PDP pembelajaran dan pengajaran dalam talian iaitu PDP DT dalam talian. Yang ketiga adalah whiteboard mengambil kira ciri-ciri khas iaitu keupayaan boleh lipat, kukuh ataupun stabil, mempunyai pencahayaan dan ruang kamera untuk menggerakkan kamera ke bawah dan ke atas untuk bersesuaian dengan apa PDP yang dilakukan. Okey, untuk agenda untuk produk ini adalah yang pertama adalah akan fokus dan objektif kajian. Yang kedua adalah penyataan masalah ataupun refleksi semasa PDP. Yang ketiga adalah metodologi kajian, dan yang keempat adalah analisis dapatan, dan yang kelima adalah kesimpulan. So seterusnya adalah saya akan teruskan dengan itu kajian tindakan. Kajian tindakan ni fokus kajian adalah kepada tambah baik kaedah pengajaran PDP dalam talian yang memerlukan teknik pengajaran konvensional ataupun yang sama seperti berada pembelajaran face to face, dan demonstrasi pengajar secara bertulis, pengiraan dan lukisan teknikal yang tidak melibatkan teknologi perincian komputer. Dan yang kedua, fokus kedua adalah meningkatkan prestasi pelajar untuk lebih interaktif menjawab subjek pengiraan dan lukisan kejuruteraan. Seterusnya adalah objektif kajian adalah membangunkan satu set soalan kajian soal selidik berkaitan tahap kepuasan penggunaan produk whiteboard ini. Yang kedua adalah memudah cara proses PDP DT sebagai medium pertukaran ilmu di antara pensyarah dan pelajar, mendapatkan tahap kepuasan pengguna daripada pensyarah dan pelajar. So seterusnya saya akan beralih kepada penyataan masalah. Penyataan masalah ni adalah kenapa produk ini diwujudkan adalah semenjak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan, tenaga pengajar perlu satu kaedah pengajaran yang sesuai untuk dilaksanakan secara maya. So tercetuslah idea untuk membuat whiteboard ini. Yang kedua adalah pensyarah yang mengajar subjek lukisan kejuruteraan dan matematik kejuruteraan menghadapi kesukaran untuk menunjukkan teknik lukisan dengan alatan kejuruteraan dan sukar untuk menunjukkan jalan kerja penyelesaian masalah matematik secara maya. Ia bererti pensyarah dan pelajar sukar untuk mendapatkan kaedah yang lebih jelas dan sama macam berada di dalam kelas.
Yang ketiga adalah kebanyakan pensyarah menggunakan kamera telefon bimbit bersama phone holder yang diletak di tepi komputer ataupun di tepi meja, namun tidak sesuai berkaitan sudut kamera yang tidak diletakkan secara 180 degree, yang kesan daripada kedudukan kamera tidak tegak, mengibatkan video yang dipaparkan melalui kamera tidak memuaskan. So ini adalah antara penyataan masalah terciptanya produk whiteboard inilah untuk kesesuaian dengan pensyarah dan pelajar semasa proses PDP, pembelajaran dan pembelajaran di dalam talian. Okey, ini adalah refleksi yang berlaku semasa dalam kelas online. Yang pertama adalah lukisan teknik dan pengenalan. So, pelajar akan menanyakan, pernah saya dengar ni sir ataupun madam banyak hafal formula dan teknik lukisan. Habislah. Ni antara salah satu pertanyaan di dalam kelas. Oh my god, sir, madam, kami belajar ni juga ke susahnya? Dan ketiga adalah antara soalan-soalan ataupun refleksi daripada pelajar. Sir, madam, subjek ini untuk cendekiawan bijak pandai seperti arkitek ataupun jentera, bukan untuk kami. Ni pelajar beranggapan mereka lebih kepada kemahiran dan tidak perlu lukisan ataupun pengiraan ataupun formula yang perlu dikuasai oleh pelajar. Ini antara refleksi PDP. Pelajar mengeluh kerana sukar melihat lukisan teknikal dan pengiraan ditunjukkan oleh pensyarah. Yang kedua adalah bagi mereka subjek ini bukanlah bidang mereka yang lebih cenderung kepada kemahiran. Bagi mereka topik ini pastinya sangat mencabar kerana banyak teori, teknik lukisan dan penghafalan formula matematik kejuruteraan. Namun setelah produk whiteboard digunakan pakai semasa PDPDT, ia dapat menerangkan dan menunjukkan demonstrasi secara maya. Pelajar mula menunjukkan minat dan banyak bertanyakan pelbagai soalan. Penerangan subjek secara lisan dibantu slide pematangan dan kedudukan kamera yang kurang jelas menyebabkan pelajar kurang berminat dan mengantuk dan hilang fokus semasa PDP berlangsung. Kaedah dan metodologi terbahagi kepada 3 fasa, iaitu pencapaian fasa pelaksanaan. Yang pertama adalah fasa 1, pembangunan produk. Yang kedua adalah penggunaan produk. Dan fasa ketiga adalah soal selidik keberkesanan produk. So, saya akan terangkan satu persatu fasa ini untuk memudahkan dan memahami apa ini produk whiteboard. Okey, fasa pertama adalah pembangunan produk. Yang pertama adalah faktor utama. Kita boleh tengok rupa bentuk whiteboard yang saya hasilkan, iaitu rupa bentuk seperti kotak dan ada lampu LED wireless dipasang secara magnet. Fokus utama whiteboard ni adalah keutamaan dalam pembangunan produk ini adalah kebolehupayaan untuk melipat dan tidak berat. Itu adalah fokus utama supaya sedang dan mudah untuk dibawa, dan memilih infraboard sebagai rangka utama. Kenapa? Adalah sebab ia adalah lebih keras dan kukuh untuk dijadikan sebagai kotak ataupun whiteboard ini. Yang kedua adalah konsep reka bentuk. Ukuran produk bersaiz 75 lebar kali 75 panjang kali 75 tinggi dalam cm memberi ruang selesa kepada pengguna. Yang kedua adalah keupayaan boleh lipat yang senang untuk dibawa dan senang disimpan, yang diletak mini Excel telah digunakan. Satu ruang kamera berukuran 5 cm lebar dan 15 panjang cm pada permukaan atas whiteboard. So, fasa kedua adalah penggunaan produk. Seperti yang anda lihat,
kedudukan telefon pintar ataupun webcam. Beginilah keadaan sebenar bila berlaku PDP, DT berlaku. Situasi semasa menggunakan whiteboard dan pandangan daripada sudut pelajar. Okay, daripada sini kita boleh lihat kaedah penggunaan whiteboard adalah sama secara amnya, di mana pesyarah masih perlu untuk menggunakan mana-mana platform dalam talian seperti Google Meet, Webex dan sebagainya. Kedudukan peranti yang lebih baik untuk mendapatkan paparan yang lebih jelas kepada pelajar supaya dia lebih jelas untuk memahami apa yang disampaikan oleh pensyarah. Sudut penyampaian point of view memberikan berdasarkan daripada pandangan pengajar. So sama apa yang dia lihat daripada lukisan pensyarah akan terlihat di paparan skrin mereka. Okay. Visual yang hendak disampaikan jelas kelihatan daripada pandangan atas. Bantuan pencahayaan daripada lampu LED tanpa wayar meningkatkan daya fokus kamera, dan ini terbukti pelajar lebih senang untuk memahami teknik lukisan dan kaedah pengiraan. Fasa ketiga adalah soal selidik keberkesanan, yang mana merangkas satu set soal selidik untuk mendapatkan maklum balas pengguna whiteboard. Jumlah respon yang telah dikumpul adalah seramai 71 orang, di mana 27 adalah daripada pensyarah dan 44 adalah daripada pelajar. Pensyarah yang dipilih adalah dalam kalangan yang pernah menggunakan whiteboard sebagai alat PDP-DT dan juga yang telah melihat secara langsung penggunaannya. Manakala respon pelajar yang dipilih adalah yang telah belajar melalui PDP-DT menggunakan whiteboard. Sebanyak 12 soalan telah diberikan. Soalan adalah berfokuskan kepada penggunaan visual dan pencahayaan pengguna semasa menggunakan whiteboard. Borang soal selidik seperti yang anda lihat adalah lebih kepada 12 soalan, dan majoriti lebih yang mana dia punya range ataupun tahap daripada 1 sangat tidak setuju, 2 adalah kurang setuju, 3 adalah memuaskan dan 4 adalah setuju, dan yang kelima adalah sangat setuju. So soalan untuk soalan 11 dan 12 lebih kepada lebih majoriti kepada 50% ke atas untuk setuju dengan produk ini. So frekuensi adalah daripada 599 yang sangat setuju dengan produk ini. So dia adalah bersesuaian dengan keadaan pembelajaran dalam talian. Dapatan kajian borang, ini adalah hasil graf borang soal selidik. Seperti yang anda lihat, yang hijau adalah lebih 50% kebanyakan soalan daripada 1 hingga ke 12 melebihi daripada 50% daripada soalan ini sangat bersetuju skala 5, dan kebanyakan pensyarah dan pelajar menjawab soalan kajian selidik dengan skala yang lebih besar daripada 30. Berdasarkan graf soal selidik di bawah, semua objektif tahap kepuasan pengguna. Ini berdasarkan soalan yang telah diberikan kepada respon kepada pensyarah dan pelajar. Kesimpulannya adalah kajian ini dijalankan daripada pembangunan dan penggunaan satu alat bantuan mengajar yang dinamakan whiteboard, membuatkan pelajar lebih yakin, mudah memahami dan mengingati isi pembelajaran menjadi lebih bermakna, interaktif dan menyeronokkan. Yang keempat adalah capaian dan sudut penyampaian pelajar amat penting semasa PDT. Hal ini kerana pelajar akan mudah bosan jika sudut ujian mereka tidak memuaskan dan menyebabkan mereka hilang minat untuk mengikuti mata pelajaran yang sedang berlangsung. Pembangunan produk ini secara tidak langsung meningkatkan motivasi pelajar untuk menghadiri kelas secara dalam talian, serta lebih mudah untuk membuat kelas ulang kaji dan tidak memerlukan mereka dan pelajar hadir secara fizikal lagi. Dan
Setakat ini saja saya punya pembentangan. Sekian, terima kasih.